Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kali ini saya akan berkongsikan berkenaan dengan satu topik yang berkemungkinan besarlah topik ini adalah topik yang terakhir dalam himpunan silibus-silibus video yang saya rakam untuk tuan-puan belajarlah di dalam grup uh, secret group Easy Pro Trading Method ni. So uh, ya, saya rasa ni adalah yang terakhirlah untuk topik yang saya akan kupas. So selepas habis semua sekali berkenaan dengan teknik analisis, yang ada hanyalah sesi-sesi revision ataupun tambahan-tambahan yang perlulah. And then lepas ni insyaAllah saya akan luangkan masa untuk buat recording berkenaan dengan video-video yang melibatkan fundamental pula ataupun value investing. So tajuk terakhir ya ataupun final topik lah yang saya akan sentuhkan dalam slide kali ini adalah berkenaan dengan algorithmic trading ataupun cara trading berdasarkan algoritma. Okay. So kita go through slide ini, dia tak panjang lah. So tapi just ini adalah hanya perkongsian terakhir yang sebelum saya masuk ke topik yang lebih serius, iaitu berkenaan dengan fundamental analysis secara terperinci lah. Okay, so tajuk dia adalah algorithmic trading. So apa itu algorithmic trading? So kalau tengok dari segi flow penerangan, saya dah buat dia punya flow macam ni lah. Pertama sekali kita tengok apa itu algorithmic trading. Yang kedua saya akan sentuh sikit berkenaan dengan apa itu sejarah algoritmik, bila sebenarnya benda ni dimulakan. Adakah dah lama ataupun baru, okay? Ataupun ini mungkin first time kita dengar algorithmic trading ni kan. So yang ketiga kita tengok pro dan kontra algorithmic trading. Yang keempat, mengapa saya letak dekat situ selangkah di hadapan. Kalau sekiranya kita tahu ataupun kita menggunakan algorithmic trading ni, kita berada satu langkah di hadapan berbanding dengan orang lain. Okay. Yang kelima, apa matlamat dan tujuan untuk menggunakan algoritmik ni dalam trading. Okay. So kita tengok dulu apa maksud algorithmic trading. So kalau berdasarkan apa yang saya dah belajar lah sebelum ni, dan saya pun pernah ada kelas jugalah berkenaan dengan algorithmic trading ni. So dia kata ianya adalah satu proses untuk membuat order trading. Order ni buy atau sell kan. Buy dan sell. Itulah order. Menggunakan arahan automatik atau sistem yang telah diprogramkan lebih awal. Automatic and pre-programmed trading instruction yang mengambil kira beberapa pemboleh ubah seperti price, timing dan volume. Algoritmik juga adalah satu set arahan untuk menyelesaikan permasalahan. Maksud dia lah, algoritmik berkomputer menghantar sebilangan kecil daripada sistem order kepada market setiap masa. Algoritmik trading digunakan dengan menggunakan formula yang kompleks, menggunakan model matematik, kepintaran manusia untuk membuat keputusan beli dan jual, buy atau sell, saham atau instrumen lain kewangan lah. So dia tak semestinya saham. Sebab kalau macam trading view, sekiranya kita dah buat algoritma dia menggunakan coding Pine script. So once kita dah ada dia punya yang saya panggil custom made indicator, so kita boleh gunakan dia sama ada untuk saham, forex, futures, commodity, semua yang ada dekat platform TradingView tu kita boleh gunakan. Okay. So algorithmic traders menggunakan high frequency trading technology yang membolehkan sesebuah firma membuat beribu-ribu trade dalam jangka masa yang singkat. Ini dia lebih kepada robot traders lah. So algorithmic trading ni dia macam apa yang saya faham, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Satu, kita menggunakan coding algorithm trading lah kan kita panggil. Menggunakan coding untuk buat signal macam apa yang saya dah pernah buat lah. Sama ada kita buat signal tu untuk menunjukkan dekat mana kita nak entry ataupun buy, dan signal tu juga akan menunjukkan dekat mana kita nak exit ataupun kita nak jual. Tapi still kita manually tekan lah buy dengan sell. Ada satu lagi sistem yang dipanggil sebagai robot traders. Ada banyaklah
eksternal ataupun sumber-sumber luar yang menyediakan platform robot traders ni macam Three um, Profit Robot, banyak lagi macam-macam. So kalau kita menggunakan robot ni, biasanya kita kena subscribe lah. Setakat ni saya tak jumpa lagi yang free untuk robot ni. So kalau once dah subscribe, kita dah setkan siap-siap dekat mana kita nak entry, dekat mana kita nak exit dekat dalam kita punya algoritma robot tu. So trading akan once kita dah on, trading akan berlaku secara automatik. So kita just letak modal dan kita tengok je lah modal kita sama ada berkurang atau bertambah lah. Tapi sepatutnya kalau sekiranya algoritma yang kita letak tu bagus, sepatutnya dia akan bertambah lah. Okay. So biasanya kalau macam firm yang besar-besar, company yang ada modal yang banyak dan ataupun fund manager punya company kan, fund management punya company, mereka menggunakan algoritma supaya tidak ada human error lah dalam membuat keputusan. Sebab kadang-kadang manusia ni dia terlibat dengan emosi. So bila ada emosi, dia akan mengganggu ketepatan membuat keputusan lah. Okay. Ada unsur-unsur macam apa kita panggil ragu-ragu dalam membuat keputusan. Itu adalah sifat semula jadi manusia kan. So algorithmic trading boleh digunakan dalam pelbagai situasi, termasuklah menentukan order, membuat keputusan beli dan jual, menyusun strategi, menentukan jangka waktu trading dan sebagainya. Ini secara umum je. Matlamat saya buat last syllabus ni adalah untuk kita tahu yang benda ni ada lah. Algoritmik ni ada dan namanya adalah algorithmic trading. Okay. Penggunaan algoritmik dalam trading meningkat sejak sistem berkomputer diperkenalkan di pasaran kewangan Amerika sejak tahun 1970-an. Okay, bayangkan sekarang tahun 2020. So dah berapa puluh tahun lah sebenarnya. Tapi mungkinlah sebab kita kan baru je masuk dalam bidang trading. Paling lama pun mungkin dalam 5 ke 10 tahun kan. So mungkinlah tak pernah dengar berkenaan dengan algorithmic trading. Dalam tahun 1976, New York Stock Exchange, NYSE kita panggil, memperkenalkan designated order turnaround DOT, sistem untuk menyalurkan order ke spesialis pada exchange floor. Dalam dekad selanjutnya, exchange telah meningkat keupayaan menerima electronic trading pada tahun 2010. Kenaikan 60% daripada kesemua trade diselesaikan oleh komputer. Penulis Michael Lewis memperkenalkan high frequency algorithmic trading kepada umum melalui penerbitan buku best selling berjudul Flash Boys. Saya pun tak pernah tengok buku dia macam mana. Yang mencatat kehidupan traders Wall Street dan yang entrepreneur yang membantu membina syarikat yang menemui struktur elektronik trading di Amerika. Ini penerangan buku dia ni lah. Dalam buku beliau bahawa syarikat-syarikat berlumba-lumba dalam menghasilkan komputer yang lebih pantas ataupun kita panggil sebagai supercomputers kan, yang akan berkomunikasi dengan exchange dengan lebih cepat untuk mengambil kelebihan daripada pesaing berdasarkan kecepatan, menggunakan kelebihan order yang menyebelahi pihak mereka untuk memberikan kesan buruk kepada pelabur biasa. Ini kan, ini memang poin yang amat penting yang kita kena berhati-hati. Sebab brokers ataupun fund manager ataupun syarikat-syarikat besar lah kan, syarikat-syarikat fund manager lah biasanya yang ada duit yang banyak, mereka ada kemampuan dari segi kewangan untuk mencipta sistem ataupun mengupah pakar-pakar IT yang ataupun programmers, robot specialist dan sebagainya untuk membuat sistem yang akan memihak kepada mereka dalam masa yang sama akan menindas retailers. Sebab retailers ni mostly tak ada duit yang banyak untuk subscribe macam-macam robot yang advance dan sebagainya. Dan kebanyakan traders modal pun tak besar kan. So inilah kita panggil sebagai one-sided war, yang mana pertempuran tu dimenangi oleh sebelah pihak sahaja. So untuk kita ada sedikit advantage dalam trading, tidak salah sekiranya kita
melangkah selangkah ke hadapan lah untuk explore something new yang inilah yang dinamakan sebagai algorithmic trading. Okay. So tahun-tahun terkini praktis untuk menghasilkan DIY algorithmic trading memang semakin meluas, especially dengan bertambahnya coders ataupun programmers yang apa ni biasanya graduate daripada universiti dan sebagainya. So semakin banyaklah pertambahan algoritma yang dihasilkan. Okay. So sebagai contoh hedge fund seperti Quantopian, kalau orang-orang yang dalam algorithmic trading ni memang mereka akan biasa dengar lah nama ni. Mereka mengumpul sumber-sumber algoritma daripada freelancers, programmers, pengatur cara amatur lah kan. Macam kita-kita lah yang menghasilkan program ataupun coding-coding yang bersaing sesama mereka untuk menang komisen. So siapa yang tulis kod yang paling menguntungkan tu Quantopian akan pilih lah. So adalah dia punya hadiah dia kan. So perkara ini berlaku dengan bertambahnya kelajuan internet. Macam sekarang ni kan kalau Unify pun dah sampai 100 Mbps kan. Mungkin ada yang lebih lah. Dan komputer lebih pantas dan semakin murah. Kalau dulu desktop mahal kan. Tapi sekarang dah makin murah. Dulu laptop kadang sampai 5,000, 6,000. Sekarang dah kalau dah bajet dalam 900 pun dah boleh dapat laptop. Cuma kalau nak yang powerful yang betul-betul zaman sekarang kena mahal sikit lah. Tapi dulu yang puluh-puluh ribu pun biasa je kan. Dulu teknologi mahal, sekarang teknologi amat murah. So platform seperti Quantix telah muncul untuk memberikan khidmat kepada traders yang ingin menggunakan algorithmic trading. So teknologi yang semakin timbul di Wall Street adalah machine learning. Biasanya kita panggil AI lah ataupun artificial intelligence. Okay. Pembangunan AI telah menghasilkan keupayaan kepada pengatur caraan komputer untuk menghasilkan program yang boleh membantu mereka membina proses dikenali sebagai deep learning. Okay. Maksudnya programmers dibuat sistem ataupun dibuat satu robot yang ada AI. So robot tu boleh belajar. So apabila robot tu belajar, dia akan improve dia punya trading skill lah. Okay. So bila robot ni yang specialnya robot adalah dia tak ada emosi. Dia cuma execute apa sahaja arahan yang diberikan. Dia tak ada macam denial, dia tak ada macam rasa ragu-ragu ataupun reluctant dan sebagainya. Tak sama macam kita, macam manusia. Kalau manusia kadang kita dah nampak tapi kita masih ragu-ragu and then kita jadi lambat untuk membuat keputusan. Kalau robot cukup syarat execute. So dia tak ada macam delay dalam dia punya apa ni execution punya rate. Okay. So traders menghasilkan algoritma yang berdasarkan deep learning untuk membuat lebih profit. So sebelum kita pergi sedikit lagi, sebab slide ni tak banyak. So, kita tengok sedikit apa pro dan kontra algorithmic trading. So algorithmic trading ni banyak digunakan oleh institutional investor kerana mereka ada fund yang besar lah, mereka ada duit. Big brokerage untuk menjimatkan kos yang berkaitan dengan proses trading. Berdasarkan kajian algorithmic trading, berguna kepada order size yang lebih besar yang mengandungi 10% daripada volume trading secara keseluruhannya. Kalau kita macam retailers ni, kita punya volume traded very small lah, very small. Let's say kalau sehari dia punya value of trading mungkin mencecah 3 juta, kita punya trading baru paling berat pun 10-20 ribu je, okay, daripada 3 juta. So very small. Secara tipikalnya market makers menggunakan algorithmic traders untuk mencipta kecairan pasaran ataupun liquidity. Algorithmic trading juga memberikan proses penetapan trading yang lebih cepat, mudah untuk order yang menjadikannya lebih menarik kepada pasaran. Ini dalam skop seperti mana yang saya cakap tadi, dia ada dua bahagian dalam algorithmic trading. Satu, signal ataupun buy dengan sell signal. Yang kedua, robot traders. Itu beza sikit lah. Kalau robot traders, memang kita dah buat
dia punya arahan. Buy kat sini, sell kat sini, execute. So robot yang akan tekan buy dengan sell automatic. So dia punya owner dia hanya just pump modal, tunggu je lah modal dia bertambah macam tu. Okay. Tapi yang second choice adalah dia lebih fleksibel. Maksudnya sistem dah ada untuk signal, macam algoritma tu dah dihasilkan untuk menentukan di mana entry, di mana exit, adakah boleh hold, adakah dah kena cut loss ataupun exit. So yang tekan tu masih lagi manusia. So dia macam semi robot lah, semi automatic. Okay. So secara tak langsung algoritma tu memotong ataupun cut short kita punya trading kita punya kajian, trading punya analisis proses. Okay. So kajian tu dia dah cut short. Jadi tengok signal sahaja kita dah boleh execute. Cumanya bila melibatkan manusia yang tekan buy dengan sell ni, dia ada satu unsur yang kita panggil sebagai ragu-ragu lah ataupun reluctant. Walaupun signal dah cantik, emosi tu terlibat sama. Okay. Okay. Kalau gunakan algoritma, traders atau investor boleh dengan segera membuat keuntungan berdasarkan perubahan kecil pada harga. Okay. Harga naik 1-2 bit pun kita dah nampak dan boleh execute. Strategi scalping trading yang biasa digunakan menggunakan algoritma kerana ianya melibatkan buy dengan sell dengan lebih cepat dengan kenaikan harga yang kecil. So untuk intraday traders ataupun scalpers memang sesuai lah. Okay. Tapi tak semestinya dia tak sesuai dengan swing. Kita tengok time frame berapa yang kita gunakan. Kelajuan membuat keputusan menjadi kelebihan dalam situasi biasa, tetapi boleh juga menjadi masalah apabila terlalu banyak order dilakukan serentak tanpa penglibatan manusia. Kadang dia boleh hang. Dia boleh macam nak cakap hang tu mungkinlah sebab melibatkan komputer dia boleh hang, cuma dia akan ada redundant. Okay, redundant. Itu terlalu banyak order. Kejadian flash crash pada tahun 2010 dikatakan berpunca daripada algorithmic trading. Ini kena Google balik lah, flash crash tahun 2010. Kekurangan lain dalam algorithmic traders adalah liquidity yang dijalankan dengan proses kecepatan buy dengan sell orders yang boleh hilang sekelip mata dan menghilangkan peluang kepada traders lain untuk membuat profit daripada perubahan harga. Maksudnya bila semua orang nak gunakan algoritma, market akan jadi tak fluid. Dia tak ada unsur manusia dalam pasaran. Apabila tak ada unsur manusia yang terlibat, dia jadi robot lah. So harga pasaran tu akan jadi tak normal lah. Okay. Sebab tak melibatkan manusia. So kajian menunjukkan algoritmic trading menjadi punca utama hilangnya kecairan pasaran selepas Swiss franc menghentikan Euro page pada tahun 2015. So nanti kena boleh Google balik lah cerita dia berkenaan dengan apa. Okey, kita tengok sedikit berkenaan dengan pro dan kontra algorithmic trading. Dia punya pro dia pertama sekali dia tak melibatkan emosi. Especially kalau kita gunakan yang choice yang pertama iaitu robot traders. Yang kedua lebih berdisiplin, lebih konsisten. Trade mengikut peraturan. Maksudnya dah ada kat mana entry, exit. Selama mana nak hold, bila nak cut. Mudah untuk dilaksanakan, biarkan untung berjalan dan meminimalkan kerugian. Dia punya kontra pula, biasanya algorithmic trading ni, dia trend following, bergantung kepada major trend. So kalau macam dalam bearish trend, dia tak function very well untuk algoritma. Okay? Sebab signal still akan trigger. Cumanya dalam keadaan bearish, signal yang trigger tu kadang dia tak valid. Tapi syarat yang kita tetapkan untuk signal tu trigger muncul. Cuma dia tak bearish, dia tak valid sebab bearish. Okay? Peraturan yang sedikit akan menyebabkan trigger signal lebih kerap. Tapi bila kita letak rules dia terlampau banyak, dia akan menyebabkan signal very rare ataupun tak ada langsung. Jadi itu adalah masalah yang dialami oleh coders lah atau programmers. Coders lah biasanya. Kita letak banyak syarat dia. Syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4, syarat 5. Contoh, syarat 1, EMA 10 mesti cross EMA 50. Tapi syarat 2, dalam keadaan
MACD positif. Lepas tu yang ketiga, mesti RSI lebih daripada level 50 ataupun stochastic RSI mesti K line di atas D line. Ataupun kita boleh letak lagi harga dah break downtrend channel ataupun harga dah break lower mid BB dan break mid BB dan sebagainya. Bila kita letak sikit, contoh kan, kita letak sikit je, kita letak EMA 5 cross EMA 9 ke atas. Itu satu je kita letak syarat dia. Banyak sangatlah nanti trigger je muncul signal, trigger je muncul signal, trigger je. So dia akan jadi terlampau banyak. Banyak sangat sehingga kan kita pening lah nak mana satu. Tapi bila kita letakkan banyak syarat macam saya cakap tadi, ada 10 hingga 11 syarat, most probably langsung tak akan ada signal yang trigger. So dia kena macam moderate. Dia kena macam pertengahan di antara terlampau banyak syarat dengan terlampau sedikit. So kita nak dia punya purpose untuk kita buat algoritma ni adalah untuk trigger buy atau sell. Tapi apabila syarat terlampau ketat, dia tak trigger. So dia tak akan mencapai purpose-nya. Purpose untuk kita buat algoritma ni. So we have to be moderate lah. Maksudnya jangan terlampau ketat dan jangan terlampau longgar. Tapi end of the day, apa yang kita nak adalah profit. Okay? Apa yang kita nak adalah profit. So antara kontra lain adalah tidak boleh beradaptasi dengan perubahan market yang mengejut. Contohnya ada nak cakap crash pun tak juga, tapi panic selling. Okay, bila ada panic selling, kadang algoritma tu dia lambat sikit bertindak macam tu. Nanti kita tengok contoh-contoh lah. So dia punya key takeaways, pertama sekali, algorithmic trading ni adalah menggunakan proses dan peraturan berdasarkan algoritma untuk menjalankan strategi untuk melaksanakan order dagangan. Ianya semakin popular sejak awal 1980-an. Okay, 1980-an ni saya lahir 1982. So tak lahir lagi pun benda ni dah ada. Tapi kita baru kenal, macam saya baru kenal the last 2 years. Itu pun baru kenal. Tapi the last 1 years baru nak mula baru mula nak serius dalam bidang algoritma. Okay. Then ianya digunakan oleh institutional investors dan firma trading yang lebih besar dengan pelbagai tujuan lah. Ketika mana ianya memberikan kelebihan kepada traders dengan kecekapan, kecepatan dan pengurangan kos, algorithmic trading boleh juga menyebabkan kesan negatif dengan menyebabkan flash crash dan kehilangan kecairan pasaran. Okay. So, yang ni antara salah satu subtopik lah. Okay. Selangkah di hadapan. So apabila kita menggunakan algorithmic trading ni, yang memberikan satu kelebihan lah kepada traders, kerana kita dapat mengatasi masalah emosi yang selalu mengganggu traders di dalam membuat keputusan. Biasanya kalau kita tengok chart, naked chart especially, kadang-kadang kita tak nampak dekat mana sepatutnya kita buat entry ataupun dekat mana sepatutnya kita exit. Tapi apabila menggunakan algoritma, signal yang bagi signal, signal yang bagi signal maksudnya sistem lah, coding tu ataupun saya panggil indicators lah kan. Indikator tersebut yang bagi signal di mana sepatutnya kita entry dan di mana sepatutnya kita exit. Dianya telah diprogramkan sebegitu. So it's up to us sama ada kita nak gunakan ataupun kita tak nak gunakan. Okay. Itu dipanggil semi automatic lah. Kalau robot ni dia follow je. Kalau robot dia follow. Kita tak payah nak tekan-tekan dah. Semua dia buat. Okay. Algorithmic trading memberikan kepada traders satu sistem dagangan atau trading system yang lebih sistematik berbanding menggunakan kaedah kajian teknikal yang biasa ataupun conventional technical analysis. Sebab kalau kita gunakan conventional technical analysis, kita yang kena buat dia punya support, dia punya resistance, okay, dia punya breakout dekat mana, okay, sama ada dah break down trend line ataupun dah break previous day punya resistance, okay, ataupun break 52 weeks high dan sebagainya. So titik entry dan exit ni telah ditetapkan. Okay. Ini kerana dengan algorithmic trading, kita dapat lihat sendiri signal yang muncul berdasarkan di mana entry dan di mana exit. Entry, exit. Sedia jadi macam
uh, dia cut short so many step untuk kita membuat kajian. So dia dah cut. Kita cuma perlu tunggu je mana entry, mana exit. Okay. Cumanya macam saya sebut tadilah dekat sebelum ni, dalam dia punya kontra dia adalah trend following. Maksudnya ianya almost 100% lah, almost 100% efektif dalam trend yang betul. Kalau trend tak betul, dia tak efektif juga. Okay. So dalam uptrend 100% guarantee. Tapi downtrend dia boleh drop sampai maybe zero. Itulah yang dia punya kontra dia. So teknik entry dan exit telah ditetapkan sendiri oleh traders berdasarkan kita punya peraturan lah. Dan sistem akan bergerak. Okey, sistem tu akan gerakkan akan tunjukkan signal. Peraturan yang ditetapkan akan menjadi asas untuk munculnya signal dan ianya tidak akan berubah disebabkan oleh perubahan emosi. Contohnya bila entry tu macam contoh counter ni kan, Salutica ni. Apabila ada entry kat situ, dia dah tunjuk dah situ adalah entry. So situlah dia punya entry berdasarkan algoritma. Tapi kalau macam kita sebagai contoh kita trade tak menggunakan algoritma lah, benda ni tak ada. So kita macam kita kena decide bila kita nak entry. Sini ke, sini ke, sini ke. Kita kena decide. Tapi kalau algoritma dia sharp, pop, entry signal. Nak entry tak entry tu lain cerita lah. Tapi signal tu dah ada. Kita cuma perlu tunggu untuk execute sahaja order tersebut. Okay. Okey, peraturan yang telah ditetapkan akan menjadi asas munculnya signal dan ianya tidak berubah disebabkan oleh perubahan emosi. Signal yang muncul adalah signal yang pure. Yang signal yang pure lah maksudnya dia dah mencukupi syarat yang telah ditetapkan, dia pure. Dia tak ada macam salah-salah. Contoh kalau kita letak 5 syarat. Cukup je 5 syarat dia akan trigger. Tak ada macam kalau biasanya kalau kita sebagai manusia yang trade, kita dah letak 5 syarat tapi kadang-kadang kita discount sendiri. Macam 1-2 syarat dah cukup. Boleh dah ni. Okey lah. Tapi kalau algoritma, kalau kita letak 5 syarat, cukup 5 syarat baru dia akan trigger. Tak cukup, tak trigger. Macam tu. So traders tidak lagi perlu melakukan kajian yang terperinci dan ini menjimatkan masa untuk trade dengan lebih tepat dan lebih tenang. Okey, matlamat dan tujuan yang lebih tepat. Algorithmic trading memberikan fokus yang lebih tepat bagi traders. Tujuannya untuk menentukan entry dan exit secara automatik tercapai dengan menggunakan algorithmic trading. Antara platform yang memberikan traders kelebihan dengan menggunakan algorithmic trading ni, satunya TradingView lah. Sebab dia ada coding system yang dikenali sebagai PineScript, nama dia punya coding system tu. Program dia. PineScript adalah satu bahasa coding yang mudah untuk dipelajari dan memberikan ruang yang luas kepada traders untuk menguji sistem mereka sendiri, trading system mereka sendiri. Kalau saya tak silap, dalam TradingView terdapat lebih daripada 6,000 indicators custom made yang dihasilkan oleh traders. Okay? Sebab TradingView ni dia global, international. So siapa je boleh buat. Malaysia ke, US ke, tak kisah. Okay? Siapa yang ada ilmu ataupun faham berkenaan coding dah boleh buat dah. Dan dia free. So siapa boleh publish dia punya idea. So dengan menggunakan coding, traders dapat manifestasikan trading style dan pengetahuan mereka ke chart dan mendapatkan signal entry dan exit yang diinginkan. So okay. Pertama sekali saya nak tanya, apa tujuan kita melakukan technical analysis? Tujuan dia apa? So tidak lain dan tidak bukan untuk mencari entry point dan juga untuk mencari exit point. Itu tujuan dia. Sama ada kita menggunakan technical analysis yang biasa, regular technical analysis, ataupun kita menggunakan macam-macam cara lagi, naked chart ke, PVA ke, VPA ke, indicators ke, trend ke apa, semua sekali sebenarnya tak ada tujuan lain. Tujuan kajian chart dilakukan adalah untuk mencari entry point. Okay, so kalau macam dalam asas kita belajar saham ni dia ada 3 W kan. What to buy,
when to buy, when to sell. So dalam buat to buy tu, bila kita dah scan saham-saham berdasarkan fundamental dan sebagainya, when to buy mesti menggunakan technical analysis sebab nak tahu kat mana, dekat mana, istilahnya dekat mana candle ataupun tarikh ataupun chart di mana satu titik point untuk entry, dan when to sell, dekat mana pula nak sell. So tujuan kajian technical analysis dilakukan untuk cari entry point dan cari exit point. Dengan menggunakan algoritma, dia dah cut short semua sekali sebab entry dah muncul dekat signal dan exit pun dah muncul dekat signal. Okey. Okey. Saya ulas sikit berkenaan dengan PineScript. Ini contohlah kan PineScript yang disediakan oleh TradingView. Dia ada banyak versi dan sekarang ni dah PineScript yang keempat. Sebelum ni ada PineScript 1, 2, 3 dan yang sekarang ni adalah versi yang keempat lah. Dan most probably akan ada versi-versi lain yang akan datang. So every time ada perubahan ataupun upgrading, dia punya coding system dia akan berubah sedikit. Tapi yang bagusnya TradingView ni dia ada journal ataupun blog. Bukan journal, blog. Dia ada blog yang menerangkan macam mana cara nak gunakan. Ni dia punya ni lah, introduction, quick start guide dan sebagainya. Dan sekiranya kalau rajin, kita boleh Google dan kita boleh nampak banyak video-video dalam YouTube berkenaan dengan PineScript. Okay. So kalau buka dekat TradingView, kita akan nampak dekat bahagian sini, editor Pine. Apabila buka editor Pine ni, dia akan kosong lah kat sini. So sekiranya kita nak buat apa-apa coding, di sinilah dia punya bahasa coding dia, okay? Ataupun programming punya language lah kan, coding lah. And then dia punya coding system dia PineScript. Dia bukan apa ni kita panggil C++ ke Java ke apa lagi yang saya pun tak erti sangat sebenarnya bab coding ni. Cumanya PineScript mudah untuk saya faham. Saya pun tak tahu kenapa, tapi bila saya belajar daripada zero, dalam masa sehari dua saya dah mula faham dan saya dah boleh menghasilkan indikator sendiri. Selepas minggu tu macam kita dah nampak dah hasilnya. Okay? Tapi saya slowly, step by step, buat perfection. Almost 1 year jugalah untuk dapatkan indikator yang kita nak. Dan kita buat masa ni saya dah anggap ianya adalah perfect dan tak ada penambahan dah. Okay. So, traders boleh buat dia punya coding sendiri. So, just kena tahu bahasa coding je lah. PineScript kena belajar sikit lah. Okay. Dan saya cakap ianya tak susah kalau kita nak. Okay. And then ini antara indikator-indikator yang saya berjaya hasilkan menggunakan PineScript berdasarkan kita punya syarat dan kita punya tujuan. Okay. Dia mesti kena ada tujuan dulu. So bila kita ada tujuan, baru kita tengok apa syarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan barulah kita buat dalam coding. So coding tu akan execute every single order yang kita buat. Contoh macam kita nak dekat mana entry, kita masukkan beberapa dia punya syarat-syarat dia untuk entry signal tu muncul. So bila cukup syarat, contohnya ada 5 atau 6 syarat, dia akan execute. Begitu juga dengan exit. And then begitu juga dengan trend. Kalau macam saya buat sebelum ni, contoh kan macam ni. Ni contoh lah kan. Salut ni. Kita dah letak signal untuk entry. Bila dah cukup rukun dia, entry akan muncul. So apabila ada entry punya signal, next signal yang akan muncul adalah exit lah. Okay. Apabila ada exit signal, apabila dia dah trigger syarat-syarat dia, exit signal akan muncul. So selama mana kita nak hold, itu syarat lain saya letak adalah selagi mana dia adalah green area, kita boleh hold lah. Okay. Daripada starting daripada entry signal dan green area, kita boleh hold. Selagi mana dia berada di atas midline ni, kita boleh hold. Okay. Macam contoh dah ada exit signal tapi dia masih berada dalam green area, dia masih berada di atas midline.
So dia dah break green area ke bawah, kita dah boleh exit. Okay, macam ni. Sini adalah entry signal yang candle putih. Ada exit signal tapi dia masih ada atas, dia masih berada di atas midline. And then bila dia break bawah midline, kena exit. Sebab dia dah masuk bearish punya trend. And then dia hijau balik dan dia ada balik re-entry signal, boleh masuk balik. So selagi mana dia hijau dan berada atas midline, kita boleh hold. Sehinggalah kita dah rasa macam kita dah cukup profit yang kita nak, kita boleh exit. So time frame yang kita gunakan depend. Macam indikator yang saya buat, kita boleh gunakan dalam sekecil-kecil time frame, macam 1 minit pun boleh pakai, sehinggalah sebesar-besar time frame, contoh 1 bulan. Okay. So antaranya indikator yang telah dihasilkan semua sekali ada lebih daripada 13, dan setiap satu indikator yang saya dah hasilkan ada dia punya purpose dia tersendiri. Macam 3S trend, dia purposely saya nak tengok trend secara besar, trend. Nanti kita go through one by one. 3S UTC kita nak tengok dekat mana dia punya momentum, bullish dengan bearish momentum. AOM2 kita nak tengok extreme bottom dengan extreme top. DMX kita nak tengok dia punya flow dia. CMXH kita nak tengok entry top dengan extreme top, extreme bottom juga. AOM2 ni lebih kepada momentum. E2S kita nak tengok mana entry exit signal. Fuji BMX ni kita nak tengok secara generally adakah dia masih bullish atau bearish. Adakah kita masih boleh hold ataupun dah kena keluar. Gun Square of 9 line daripada harga 0.02 sen sehingga RM2.11 dan harga RM2.11 hingga harga RM10. Yang ni kita nak tengok dekat mana dia punya resistance dengan support. NVP nak tengok mana volume yang paling significant. Ini nama dia net volume price. Nanti saya tunjukkan one by one lah. Okay, just briefly lah. RBB kita nak tengok bullish dengan bearish area. Dia dah start bullish ke dah start bearish. Royal Brand Breakout sama dengan RBB, cuma dia berada pada chart, pada harga. Telur ikan, fish egg ni kan, kita nak tengok dia punya sama ada dia masih strong bullish atau strong bearish. VPO kita nak tengok dia punya volume, dekat mana volume yang masih significant. VPRS pun sama dengan SSRX FE, nak tengok dekat mana dia punya trend dia. Okay. So basically apa yang kita nak adalah kita nak tahu di mana entry yang sepatutnya dan di mana exit yang sepatutnya. So that's the sole purpose of technical analysis. Kenapa orang buat technical analysis? Sebab dia nak tahu dekat mana entry, dekat mana exit. Okay. So macam kita susah payah belajar technical analysis ni, sebenarnya tujuan dia hanya satulah. Nak tahu mana entry yang betul dan nak tahu mana exit yang betul. Kadang-kadang kita entry suka hati dan kita dah tak tahu dekat mana nak exit. That's the sole purpose lah untuk kita belajar technical analysis. So algorithmic trading ni menggunakan indikator-indikator yang kita dah buat sendiri. Dia dah cut short ataupun shortcut lah untuk kita membuat analisis. Okay. Okay, so kita tengok chart. Saya explain balik berdasarkan chart pula. Okay, contoh macam kita ambil counter lain lah. Counter yang nampak menarik. Di Sonic ni pun Notion ni okay sebenarnya. Notion masih okay. Sebab apa? Dia tak ada lagi exit signal. Kita gunakan daily. Okay, kita gunakan daily. Okay, so sebelum tu saya nak tunjukkan dalam trading view ni, dekat bahagian penunjuk dan strategi ni, dia ada dekat sini skrip jemputan. Okay, maksudnya apa sahaja skrip yang saya dah publish, saya boleh jemput siapa-siapa je yang nak gunakan. Okay, saya boleh jemput. Contoh macam entry exit signal ni kan. So saya hanya perlu tekan sebelah sini. Bila saya tekan dekat situ, dia akan muncul macam ni lah. So sebelah sini ada nama dia lah, nama,
ni counter yang saya purpose ni untuk publish ni, kita kena pilih satu counter lah untuk kita tempelkan signal tu. So signal ni adalah signal E2S ataupun entry exit signal. So dia akan muncul di mana entry, di mana exit. Kalau macam ni, walaupun ada entry signal, dia tak valid. Sebab seperti mana saya cakap tadi lah, dia punya pro and cons. Dia adalah trend following. Dalam keadaan downtrend, dia tak jalan sangat. Okay. Sebab kita nampak dekat sini, dia punya trend dia masih bearish lah. Sebab dia masih warna purple kan. So bila dia dah mula warna putih ni, itu cantik lah. Okay, macam ni. Dia dah mula kat sini, entry, sini pun dah mula hijau. Kalau kat sini nampak kan dia merah ni, itu dia bearish trend yang kuat. Once dia dah mula hijau, dia dah menunjukkan tanda-tanda dia dah mula nak jadi bullish. Okay. So bila ada entry signal dalam keadaan dia dah nak mula bullish, kita dah boleh buat entry lah. Okay. So tunggu exit lah, tunggu exit. So di bawah saya dah buat dia punya penerangan. Adalah penerangan dia boleh baca. So bawah ni ada dia punya skrip dia. Saya tak tunjuk lah skrip dia tu. Tadi tertunjuk sikit. Okay. So dalam menguruskan access ni, dah ada dah nama-nama orang yang saya add ke dalam tu. Okay. So orang yang saya dah add tu dia boleh pakai lah. Okay. Kalau macam tuan puan nak gunakan untuk subscribe dan guna dekat TradingView, hubungi saya lah. Okay, nanti saya akan add lah. Ada fee lah. Dia bukan free kan. Nak buat benda ni tak senang. Okay, so saya tunjukkan secara ringkasnya cara memahami. Okay, let's say kalau kita tutup dulu semualah. Just bagi dia kosong je. Kalau kosong macam ni, kita bagi naked chart lah. Okay. So actually yang PowerPoint presentation ni dah habis. Okay, kalau kalau nak dengar sampai habis pun tak ada masalah. Ini just nak go through je one by one. So kita tengok 3S trend. Bila saya klik je, dia akan muncul dah kat sini 3S trend. Kalau nak tutup, tekan mata dia ni, tekan mata dia, dia akan hilang lah. Kalau nak buka balik, tekan balik mata dia, dia akan ada balik. Kalau macam nak panjang sangat dia punya tulisan dekat sini, tekan yang segitiga ke atas ni, dia akan hide kan. So tak nampak. So chart akan nampak lebih luas. So kita boleh nampak dengan lebih jelas lah. So tekan balik ke bawah, dia akan muncul balik. Tekan balik atas, dia akan naik balik. So ini adalah 3S trend. Tujuan dia adalah saya nak tengok trend dengan secara jelas. Apabila dia warna hijau, maksudnya trend positif. Apabila dia warna merah, trend bearish lah ataupun negatif. Okay. So itu yang tujuan utama dia. Yang ada dot hijau merah ni adalah nak menunjukkan extreme bottom lah. Ni putih merah ni extreme top. Yang diamond ni adalah trend continuation. Sini adalah garisan midline, garisan tengah. Apabila harga break garisan tengah, dia akan masuk dalam bullish area. Apabila harga break garisan tengah, dia akan masuk dalam bearish area. Okay. So ada entry signal. So kalau nak nampak lebih jelas entry signal kat mana, saya akan masukkan entry exit signal. Sebab entry exit signal ni dia hanyalah label. Tapi label yang berdasarkan kita punya syarat lah. Apabila cukup syarat, akan munculnya entry signal. Okay. Dan apabila cukup syarat lain, akan munculnya exit signal. Okay. Tapi ada satu lagi exit signal yang saya tak letakkan label, iaitu apabila break midline. Itu saya terangkan dalam penerangan video cara guna indikator lah. Apabila break midline, itu adalah exit signal juga. Okay? Itu adalah exit signal juga yang kita kena follow lah sebenarnya. Macam ni dah ada tanda-tanda nak break midline kan. So be careful, hati-hati. So macam mana cara kita nak tahu adakah dia nak break midline ni temporarily ataupun long term dia memang betul-betul dia nak break midline ke bawah. So ada satu lagi indikator yang saya dah hasilkan, nama dia adalah FE2. Ini baru ni, baru siap. FE2. So tujuan FE2 ni dihasilkan, dia adalah fish egg lah kan. Fish egg 2. Kita tengok macam ni. Contoh, apabila histogram dia warna purple,
dia valid dengan bearish trend. Maksudnya trend dia menurun. Apabila histogram dia dah mula warna putih, dia adalah bullish trend balik. Okay, dah ada signal kat sini yang macam segitiga putih ni menunjukkan permulaan bullish trend yang baru. So selagi mana dia warna putih dan belum ada segitiga merah ni, masih okey. Dan selagi mana dia warna putih dan berada di atas garisan 50, maksudnya bullish trend masih kuat. Sekarang dah ada segitiga merah ke bawah. So maksudnya dekat sini bullish trend dah semakin lemah. Okey, dia dah mula masuk dalam bearish trend. So sekarang kita just perhatikan je. Kalau dia break dia punya level 50 ni ke bawah dan sini juga break midline ni ke bawah, sama ada kita nak exit, secure profit ataupun cut loss lah. Okey. Tu dia punya syarat dia daripada entry lah. Okey. Kalau daripada entry sini, sini pun kita dah boleh exit sebenarnya. Tapi kalau kita belum exit kat sini, kita kena standby kat sini. So kenapa kita nak keluar? Sebab nanti kita nak masuk balik. So kita tak nak tunggu lama dia drop. Dia memang surely akan naik balik. Cumanya agak lama lah. Macam mana kita nak tahu surely dia akan naik balik? Kita compare dengan time frame yang lebih besar. Okay. Contoh saya letakkan dekat sini weekly. Biasanya saya akan compare dua lah macam tu. Okay. So kita gunakan indikator yang sama untuk kita compare kan. Okay. Ini weekly. So saya masukkan dalam weekly ni 3S trend dengan entry exit signal. Okay. So 3S trend sama, ada entry signal, ada exit signal. So bila dia dah mula ada extreme top dekat sini, sini dia dah mula warna purple ni kan. Sepatutnya sini dah kena keluar lah sebenarnya. Kalau tak keluar dekat sini, kena keluar dekat sini lah. Sebab dia dah break midline ni, bahagian ni. Ini dia dah break midline dah cecah kaki dah. So kalau sini entry, masih profit lah walaupun exit lambat kan. Sepatutnya sini exit lah sini. Kalau sini entry, sini exit pun boleh. Sikit lah profit. Okay. Dia akan drop. Macam ni dia akan drop. Dia akan drop dulu. Dan dia akan naik balik. Okay. Biasalah kan drop naik balik. Drop naik balik. Cumanya berapa lama. That's why kalau boleh hold exit dulu. Tunggu dia drop dulu. Bila dia naik balik ada re-entry signal. Boleh proceed. Okay. Ini untuk 3S trend lah. So kita tengok yang lain. Kita tengok 3S UTC pula. So 3S UTC ni lebih kepada momentum. Saya letak ni yang background warna merah ni kat belakang untuk menunjukkan dia punya kekuatan momentum dia. Macam ni kan. Dekat sini DTC ni downtrend. Downtrend cross. Sini bermulanya momentum bearish. So apabila ada momentum bearish, dia akan ada background warna merah ni. Semakin besar momentum ni, semakin besar dikembang, maksudnya itu momentum yang paling kuat dah lah. Biasanya apabila momentum tu dah kembang yang begitu besar, maksudnya dia dah nak habis. Okay? Momentum tu dah nak habis. So dia akan mula mengecut. Apabila dia mengecut ni maksudnya dia dah habis dah lah. Okay? Dan apabila dia habis, dia akan muncul UTC. Maksudnya uptrend crossing. Uptrend crossing dia mula kat sini. Dan dia kembang kat sini, dia mula mengecut. Apabila mula mengecut, maksudnya dia dah nak habis. Okay? Macam ni. Dia kecut, kembang. Kembang paling besar kat sini, lepas tu dia kecut balik. Tapi sini dia dah mula kembang warna hijau. Cumanya dia hampir-hampir mengecut. Tapi dia masih hijau lah. So get ready lah. Kalau dia kecut betul, dia akan jadi bearish. Ataupun kalau dia naik balik, dia akan kembang balik yang warna hijau. Tapi sini masih lagi menunjukkan warna hijau lah. Sini warna merah. Okay, purple, merah. Sini masih, sini sekejap je dia bearish. Lepas tu dia mula bullish balik. Okay, sekejap lagi kita tengok counter lain. Contoh kita tengok di Sonic. So di Sonic kan baru je dia macam naik dengan tinggi kan. Kalau tengok yang 3S UTC ni, di Sonic cantik sangat. Okay.
dia punya entry signal kat bahagian sini, entry signal. Masa dia punya momentum bearish ni dah mengecut dekat sinilah. Yang FE2 ni mengesahkan yang ini. Entry, exit. Sini pun exit, sini ada re-entry untuk weekly kan. Tapi sini kita tak exit lah sebab dia baru start kan. Dia baru start UTC. So dia baru je start dia punya bullish momentum. So takkan nak exit kat situ. Boleh hold. Selagi mana dia atas midline, atas ni garisan ni MA50 dan berada dalam bullish area, momentum dia masih kuat. Tak perlu exit lah. Sini dia dah kembang betul-betul besar dah dia punya kembang ni. Dan dah ada exit signal. Itu kita dah tahu dah momentum dia dah habis kat situ. Sepatutnya kita dah nampak, kita dah perhatikan dia dah kembang ni yang begitu besar. Dia akan kecut lah. Macam tu. Macam ni kan. Dia mula kat sini. Sekarang dia masih mengembang. So masih mengembang ni okey lah. Maksudnya cantik. Dia akan naik lagi. Ni. Sini pun yang FE2 ni pun masih mengembang. So dia akan naik lagi. UTC pun baru start je kat sini. So bila dia nak habis apabila dia dah dia dah kembang besar macam ni. Macam ni lah dia kembang besar macam ni. Dia akan mula mengecut. Okay. Dan sebelum dia kecut tu dia akan muncul macam ni dulu. Dia akan muncul yang apa ni? Segitiga ni. Yang warna merah tu. Okay. Segitiga warna merah tu. Untuk menunjukkan yang dia dah mula akan drop lah. Okay. Okay. So itu adalah indikator 3S trend. 3S UTC. Actually saya suka sebab indikator 3S UTC ni sebab kita boleh tengok momentum. Okay. Kita masukkan yang lain. E2S ni yang entry exit signal saya just letak je lah kat situ sebab itu dia punya main indicator yang kita nak tengok mana entry mana exit. So kita tengok AOM2. AOM2 ni actually saya jarang pakai lah sebenarnya. Dia just nak tunjukkan momentum. Dia punya function dia hampir sama dengan FE2. Dulu saya kerap pakai tapi sekarang saya dah tak pakai sangat. So masalahnya dengan TradingView ni bila kita dah publish kita dah tak boleh delete. So biar je lah dia kat situ. Okay. So saya pun dah tak pakai sangat. So kalau tuan-puan nak pakai tak ada masalah. BMX Type R ni saya tak explain lah sebab saya bagi free je kepada ahli-ahli group yang nak pakai. Especially untuk wave traders lah. CMX. Okay, kita tengok CMX. CMX dia hanya menunjukkan di mana extreme bottom, di mana extreme top. Itu sahaja. Okay, di mana extreme bottom, di mana extreme top. So kalau dah ada extreme bottom, kita dah boleh cari entry. Contohnya macam ni. Dan bila dah ada extreme top, kita dah boleh cari exit. Okay. Itu je purpose dia. Memang nampak simple je kan. Tapi it's very crucial. Maksudnya kita tak adalah termasuk dekat extreme top. Harga paling tinggi dah kita pergi masuk kat situ. Okay. E2S yang ada sekarang. FE2 ni yang ni lah. Ni telur ikan ni. Fuji BMX Hybrid. Ini memang saya punya favorite lah. Okay. Ini saya punya favorite. Setakat ni yang paling complete yang saya buat yang inilah. Yang saya rasa complete lah. Sebab first dia dah ada trend. Hijau merah ni. Hijau dan merah. Dia dah ada midline. Dia dah ada M50. Dia ada extreme bottom. Extreme top. Ada reversal signal. Ada trend continuation signal. Ada R. Iaitu re-entry signal ataupun reversal signal juga. And then yang diamond putih ni trend continuation. Selagi mana ada, tapi diamond putih ni dia hanya untuk beberapa candle je saya letak. Okay. Bila ada trend continuation signal, maksudnya trend tu masih lagi akan menaik lah. Trend tu masih lagi akan mula menaik ke atas. Bukan mula, sambung kenaikan. Ada upper royal band, ada lower royal band, ada upper BB, mid BB dengan lower BB. Then ada garisan VWMA, VWMA, VMA lah, WMA, okay, weighted moving average, untuk menentukan short term trend. Okay, basically ini adalah indikator yang paling lengkap yang saya rasa untuk saya gunakan memang sesuai lah. Okay, yang lain-lain sebenarnya kalau kita hide kan Fuji BMX Hybrid ni sebenarnya dah ada dah entry exit signal tu dah cukup. Cumanya untuk lebih confident
Kita nak tengok adakah entry signal kita ni valid tak valid. Kita nak tengok juga trend dia. Kalau macam ni valid lah sebab dia dah mula jadi uptrend. Okay. Kalau macam ni dia dalam downtrend, so dia tak valid. Okay. Macam ni dalam downtrend, so dia tak valid. And then kalau kita tengok telikan ni pun masih momentum ke bawah ataupun trend ke bawah. So dia tak valid lah macam ni. Okay. Itu untuk Fuji BMX. Saya just pergi ringkas je sebenarnya. Sebab penerangan detail dia memang ada dalam grup lah, dalam grup indikator. So GAN. GAN ni tujuan dia adalah kita nak tengok, sekejap saya masukkan balik GAN. Bila kita tekan GAN punya indikator ni, dia akan minta ni base value. Satu tu default setting. Kalau harga dia adalah RM10 ke bawah. Kalau RM10 ke atas, kita boleh letakkan, boleh guna satu juga. Kalau 100 ke atas, kita letak 100. Kalau harga 100 ke atas. Kalau harga 1000 dan ke atas, kita letak 1000. Tapi untuk stok market RM10 ke bawah, guna satu pun. Satu je dah cukup dah. Okay. Bila kita pasang ni, dia akan nampak macam ni. Kita double click je lah untuk bagi dia normal balik. Ataupun tarik manually, tarik macam tu. So tujuan GAN square of 9 line ni, biasa saya letak dekat daily sebab dia nampak lebih okey. Tujuan dia adalah kita nak tengok dekat mana support dan resistance berdasarkan kiraan GAN. So kalau kita tengok kat sini, dia dah break dia punya GAN merah ni, dia very strong support kat situ, dah break very strong resistance kat situ, dah break ke atas. So kita dah jadi support lah kat sini. So dia ada strong support dekat sini. Okay. Macam ni. Bila dia break je strong resistance ni, dia naik. Ni dah break, naik lagi. Break, naik lagi. Okay. So kita dah nampak dekat mana strong support dan strong resistance. Kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil, contoh macam 30 minit kan, dia lebih nampak jelas. Macam ni. Dia stop kat sini. Dia break. Dia turun balik. Maksudnya dia belum kuat betul lah untuk break ni. Memang dia dah break. Tapi dia belum ada momentum yang kuat. Okay. Momentum dia dah habis kat sini untuk breakkan yang ini. Okay. So dia berjaya break sikit je yang ni. And then dia retrace sekejap. Istilah dia adalah retrace sekejap sebab dia akan naik balik. Cuma dia akan, bila dah ada exit signal dia akan drop dulu sampai ada re-entry signal lah. Okay. Baru kalau kita nak buat entry pun dah okay. Itu je secara ringkasnya nak gunakan GAN, support resistance. Okay, NVP. NVP ni antara salah satu indikator yang saya punya favorite tapi saya jarang pakai. Sebab ini sebenarnya untuk menunjukkan volume. Okay, kita tengok daily. Okay, dia ada volume. Yang warna putih adalah positive volume. Okay, warna putih menunjukkan positive volume, manakala warna merah menunjukkan negative volume. So volume ni antara indikator penting jugalah untuk kita tengok. Walaupun dah adalah volume kat atas ni kan, tapi di sini saya buat dia punya volume tu dia bergerak atas dan bawah. Kalau let's say negative volume dia akan turun bawah, positive volume dia akan berada ke atas. And then kalau nampak lebih jelas dia ada segitiga hitam tu, maksudnya apabila volume panjang kali dengan body candle open dengan close ni, dia akan ada satu nilai yang signifikan. Maksudnya volume tinggi kali dengan pergerakan price open dengan close, kita akan dapatkan satu nilai yang mana kita boleh expect itu adalah significant volume. Okay, significant volume. Dia hanya akan kira untuk positive volume sahaja apabila berada di atas, dan dia akan muncul satu horizontal line ni kat sini ataupun tiang lah kan, dekat candle ni, dekat bar ni. Okay. Contohnya ni volume bar panjang tapi ada warna hitam ni pula. Warna hitam ni dia adalah positive significant volume kali price. Adalah saya punya formula dia. Significant. And then dia dah break dia punya garisan ni lah. Volume punya moving average ni. Okay. Very significant lah maksudnya. So bila lagi dia start dia punya significant ni. Sini dah ada.
Sini dah ada, sini dah ada. Cuma sini masih dalam bearish area lah. So bila dia dah mula bullish kat sini, dah ada significant volume ni, kita dah tahu dah dia akan naik lagi. Dan ada entry signal pula dekat daily tu. Kalau dari entry sini ke exit sini pun sebenarnya dah profit dah sebenarnya. Okay. Tapi kalau nak tengok adakah kita nak hold lagi walaupun dah ada exit signal, itulah kegunaan indikator lain. Contoh macam 3S trend ni ataupun saya gunakan biasanya Fuji je. Okay, Fuji BMX. Sepatutnya tak exit lagi lah sebab dia tak break pun lagi midline dan ada R lagi kat situ. Ini pun walaupun ada exit tapi dia masih steady. Dia tak break ke bawah pun midline dan masih lagi dalam bullish area warna hijau. Okay. Steady. Dan berada di atas daripada Royal Band atas. Royal Band atas ni maksudnya boleh jadi strong support dengan strong resistance juga. Kalau dia break Royal Band atas dan bermain di atas, dia berada di atas strong support. Okay, selagi mana dia bermain di atas strong support ni, hold. Okay, so kita tengok yang lain lagi. GAN and RBB. Okay, RBB ni antara indikator yang saya suka juga sebab dia menunjukkan dengan jelas trend. Once dia dah mula hijau, ada entry signal, lepas tu trend pun dah mula hijau. Dia dah mula hijau kat sini kan. Ada entry signal, sini dah mula hijau. Fish A2 ni pun dah mula warna putih. Volume pun significant. Proceed lah. Macam tu. So nak hold, selagi mana dia hijau boleh hold. Secara mudahnya lah. Okay, tapi manusia ada emosi. Okay, Royal Band Breakout, dia adalah versi chart. So kalau saya tutup yang ni, saya pasang yang Royal Band Breakout ni. Overlay. Overlay ni maksudnya kita pasang dekat chart. Kita nampak macam ni lah. Dia versi yang sama dengan ni. Tapi dia dekat chart. Dia lebih simple lah sebenarnya. Lebih simple dan nampak sharp. Ada entry, ada signal. Ini ada signal tapi dia tak valid sebab dia dalam bearish. Sini pun bearish. Okay. Nampak purple tu kan. Sini memang strong bearish lah. Strong bearish, strong bearish. Macam tu. Tapi sebab kita tahu kan, harga bergerak dalam zigzag. Bila dia naik, dia turun, dia naik balik. Lepas tu dia turun balik, dia naik balik. Tapi kalau long term dia masih menaik, dia naik turun dalam keadaan menaik lah. Okay. Naik, turun, naik. Tapi dia menaik dalam uptrend. So apa lagi? Telikan. Telikan ni adalah versi asal kepada yang ini. So beza dia adalah, kalau versi asal ni, kalau selagi mana dia bearish, dia akan warna purple lah. Tapi saya dah modified sikit yang telikan 2 ni. Awal sikit dia tunjukkan signal bullish. Walaupun dia punya histogram masih di bawah level 50, tapi dia dah mula bullish kat situ. So ini lagi upgraded lah sebenarnya. Tapi kalau tuan-puan nak pakai yang original telikan, okay. Nak pakai yang upgrade version pun okay. Tak ada masalah. So kalau saya tutup yang ni, saya tutup dululah sebab kita dah terangkan fungsi dia. Yang ini VPS RSI ni version yang simple kepada telur ikan ni. Dia cuma ambil histogram je. Dia tak ambil yang garisan ni. Okay. Dia lebih simple dan lebih jelas lah. Selagi mana dia merah dan berada bawah level 50, dia bearish. Once dia dah start mula panjat ke atas level 50, dia bullish. Lebih simple lah. Okay. And then kita tengok satu lagi last. VPO. VPO adalah simplified version daripada NVP. Tu. Saya extractkan dia punya ni. Ni saya tutup ni. Okay. Ini adalah yang asal MVP, Net Volume Price. VPO adalah Volume Price Oscillator. Okay. Tujuan dia adalah dia hanya extract yang significant volume sahaja. Yang ni. Sepatutnya hitam kat sini. Tapi saya paparkan warna putih kat atas ni lah. Okay. Sepatutnya dia ada segitiga hitam ni. Saya tukar kepada segitiga warna kelabu lah. Okay, kat sini. Dia cuma menunjukkan significant volume sahaja. Kalau macam ni, volume ke bawah lah. Jualan yang besar ni kan. So, bahayalah kat situ. Okay. Ini jarang berlaku ni macam ni. Jarang. Biasanya dia akan rekod dia positif volume sahaja macam ni. Positif. Tapi dia akan ada segitiga merah ni menunjukkan negatif volume.
Kalau segitiga grey ni positive volume. Okay, macam ni, negatif. Ni pun negatif. Dekat sini, significant positive volume kat sini. Okay. Dia adalah volume kali price. Volume kali price. Biasanya kita ambil volume sahaja kan. Ini volume kali price. Tengok dia punya garisan moving average ni. Kalau garisan moving average ni dia break ke atas, significant lah. Okay. Maksudnya volume dia adalah significant. So, saya dah cover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah ada 16 indikator. So, 16 indikator ni semua adalah custom made yang mana dia mengikut kita punya preferences. Saya punya preferences lah untuk trade. So, kita tak nak guna bukan kita tak nak guna conventional indicators. Boleh guna. Tapi conventional indicators ni dia terlampau plain and simple. Kadang dia tak menunjukkan signal. Dia tak ada signal yang trigger berdasarkan plain indicators. So, tujuan kita buat kajian teknikal untuk cari entry dan exit. Kalau banyak sangat plain indicators tapi tak tahu mana entry exit, pening jugalah. Okay. So, itulah purpose kenapa adanya indikator-indikator ini berdasarkan algoritma. Maksudnya dia hanya akan trigger apabila syarat dia dicukupi. Syarat dia mencukupi. Kalau tak cukup syarat, dia tak akan trigger lah. So kalau macam ni, dia very strong bearish kat sini kan. Memang kalau ada entry signal pun, dia jadi tak valid lah kat situ, strong bearish. Dan yang bagusnya, kalau sekiranya kita gunakan trading view pro dan ke atas, kita boleh combinekan indikator sampai 5 kan. Kalau macam ni, saya boleh combine ni. Antara 3S UTC ni, kita boleh combine dengan 3S10, 3S trend. Boleh combine. So, dia nampak lebih jelas lah. Okay. Kita boleh combine. So, kita nampak dia punya garisan ni, garisan tengah midline, nampak entry, nampak dia punya momentum dia, nampak bullish dengan bearish dia dengan lebih jelas. So masuk lagi yang lain, contoh telikan ni, masuk pula RBB. So dengan ada ni semua, dia crystal clear lah. Maksudnya bila ada entry je kat sini, entry. So kita dah nampak dah, trend dia dah mula bertukar. Sini pun dah mula hijau. Very tune lah kita panggil. Okay. So, okay, untuk perkongsian syllabus terakhir untuk technical analysis punya ilmu-ilmu technical analysis, ini adalah syllabus terakhir lah yang saya hasilkan. So lepas ni saya akan pindah ke fundamental pula ataupun value investing. So dia adalah topik yang lagi berat lah berbandingan dengan technical analysis. So mungkin mengambil masa yang lama jugalah untuk saya habiskan, tapi slowly lah. Okay, insyaAllah. Semoga Allah SWT bagi keizinan, Allah SWT bagi peluang untuk saya menghabiskan semua silibus-silibus yang ada lah. Okay. So, semoga perkongsian silibus terakhir ini membantu anda untuk memilih trading style yang terbaik. Bagi saya, ini adalah final step bagi seorang technical traders untuk melangkah satu langkah ke hadapan. Kita ada extra advantage berbanding dengan traders lain yang tidak menggunakan algoritma. Okay. So, tak ada cara yang, bukan nak cakap cara conventional technical analysis salah. Dia memang asas kepada technical analysis dan berguna. Cuma kita nak berada one step ahead. Kita nak lebih advance. Macam kalau kita nak lumba lari, kita tak nak duduk kat belakang orang lain kan. Kita nak berada di depan orang lain. So perasaan we need to win, kita nak menang dalam setiap keadaan yang positif lah. Okay. So itu adalah bagus sebenarnya untuk kita improve kita punya futures lah. Okay. So semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat dan membantu anda untuk lebih jelas hala tuju dalam trading. Mungkin nak jadi full time traders dan sebagainya, kena buat keputusan yang betul-betul lah.
So kalau sekiranya ada salah silap, terkasar bahasa, saya minta maaf. Kalau sekiranya ada yang ahli grup yang saya tak sempat nak apa ni reply ataupun lambat reply dan sebagainya, ataupun saya terkasar bahasa dan sebagainya, saya juga minta maaf. Okey, sebab kadang-kadang ada masa yang yalah, kadang-kadang kita penat ataupun kadang-kadang kita stres. So untuk berada dalam keadaan yang optimal, sentiasa optimal, dia memerlukan tenaga. Okay, dia memerlukan tenaga. Psychologically, physically, mentally, dia memerlukan tenaga. Untuk sentiasa berada dalam positive vibe, positive vibration, dia memerlukan tenaga. So kalau ada terkasar bahasa, kalau saya tegur kasar ataupun sebagainya lah yang menyebabkan tuan puan terasa hati dan sebagainya, saya minta maaf. Saya betul-betul uh, mungkin kalau saya betul-betul bersalah apa semua, memang saya minta maaf betul-betul lah. Ikhlas saya minta maaf. Dan jangan rasa kecil hati sebab kadang-kadang learning process ni dia memang macam tu. Kalau dekat sekolah dulu, sekiranya cikgu tak pernah marah kita, kita tak belajar. Okey, kita susah nak belajar. Dia kena ada juga kadang-kadang guru tu kasar sikit dengan student. Tak adalah sentiasa lemah lembut, tak boleh. Dia kena ada juga sekali-sekala. Sebab manusia ni, dia belajar banyak daripada kesilapan. Okay? Banyak kita belajar daripada kesilapan. So once kita dah buat silap dan ada orang tegur, kadang-kadang teguran tu kita rasa macam agak kasar, tetapi end of the story, teguran itulah akan membawa kita ke arah jalan yang lebih positif dan akan membina kita dengan lebih maju lagi ke hadapan. Okay? So, wallahualam, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.